Baik saudara, paparan dari negeri di bawah bayu, pengguna diminta melunaskan tundakan bil air masing-masing. Perinciannya terus bersama rakan penyampai Enisia Dollars. Silakan, Enisia. Baik, dia sejumlah 262 juta ringgit tunggakan bil air terkumpul direkodkan di Sabah setakat ini. Ia menyebabkan Jabatan Air Negeri Sabah JANS mencatat kutipan hasil yang rendah sekaligus memberi implikasi kewangan kepada jabatan berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, walaupun kutipan bayaran bil air di negeri ini menepati sasaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini, namun para pengguna dinasihati melunaskan bayaran bil air tertunggak masing-masing demi kebaikan bersama. Setakat beberapa tahun kebelakangan ini Jabatan Air menepati sasaran lah, ya, dalam 200 lebih juta hingga 300 juta yang disasarkan mereka dapat pungut, ya. Jadi pelanggan sebenarnya membayar juga. Pelanggan kita bertanggungjawab. Datuk Syahelmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas melancarkan aplikasi MyJANS di Kota Kinabalu. Mengenai dakwaan pelanggan bahawa mereka terpaksa membayar bil air walaupun tiada bekalan air diterima, Datuk Syahelmi berkata JANS menyamak dakwaan tersebut. Beliau juga mengharapkan kerjasama orang ramai agar menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyambungan paip haram, kecurian air dan vandalisme kepada JANS untuk tindakan lanjut. Seramai 70,445 penduduk di Sabah sudah mendaftar dalam sistem pangkalan data utama PADU setakat 9 Januari lalu. Ia merangkumi kira-kira 4.2% daripada 1.6 juta rakyat Sabah berusia 18 tahun ke atas yang layak mendaftar dalam sistem berkenaan. 55% daripada penduduk negeri di bawah bayu yang layak mendaftar dalam PADU terdiri penduduk luar bandar. Justru Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM Cawangan Sabah, Muhammad Amri Idris berkata, pihaknya akan menyertai 3 program bertemu rakyat di 3 kawasan pedalaman bulan ini. Program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS Anjuran Perbendaharaan Malaysia Sabah itu bertujuan memberi penjelasan kepada penduduk pedalaman mengenai PADU. Program di Ranau pada 13 dan 14 Januari ini masing-masing diadakan di Perkarangan SK Tempios dan Balai Raya Kampung Tibabar. 14 Januari MCS turut diadakan di Padang Penigal Suang Kina Kota Belud bersempena Mini Karnival Kampungku Sejahtera. Manakala 28 Januari pula, program MCS diadakan di Dewan Serbaguna Batu 16 Kampung Gumgum Sandakan. Muhammad Amri menjelaskan demikian kepada RTM ketika ditemui di lokasi pendaftaran PADU Pusat Transformasi Bandar Kota Kinabalu. Orang ramai juga boleh mengunjungi mana-mana kaunter Pusat Ekonomi Digital Rakyat PEDI di 6 pejabat DOSEM seluruh negeri yang turut menyediakan kaunter PADU. Kita ada dalam 118 kaunter. Di situ memang dibuka untuk mereka pergi, datang terus daftar di situ. DOSEM Sabah mensasarkan 40% pendaftaran PADU bulan ini bagi mencapai 100% pendaftaran menjelang tarikh tutup hujung Mac ini. Polis daerah Semporna berjaya merampas lebih 20 kg dadah jenis syabu dianggar bernilai RM1 juta dalam satu serbuan di JT Umum Semporna 3 Januari lalu. 3 individu dipercayai dalang sindiket pengedaran dadah turut ditahan dalam operasi sekitar 6.30 pagi itu. Ketua Polis Daerah Semporna Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata rampasan dadah terbesar itu dicapai hasil maklumat awam. Pasukan serbuan telah bertindak pantas mengembu dan menahan dan dengan menjalankan tangkapan serentak ketiga-tiga suspek lelaki, iaitu 2 suspek warga negara tempatan dan 1 suspek warga negara asing. Anggaran umur lingkungan 36 hingga ke 38 tahun. Bercakap dalam sidang media, Farhan berkata hasil pemeriksaan, polis berjaya menemui 20 bungkusan plastik hitam berisi ketulan mampat bahan hablur jenih disyaki dadah jenis syabu. Terdapat 10 bungkusan hitam dalam setiap bagasi yang mengandungi syabu seberat kira-kira 1 kilogram bagi setiap bungkusan disyaki untuk diedar ke negara jiran.
Ketiga-tiga suspek ditahan riman 7 hari bermula 4 Januari lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Geng Bubut Sabah FM dan Sabah VFM, Jabatan Penyiaran Sabah yang diperkenal sejak tahun 2010, kini kembali dengan wajah baharu. Pagi tadi berlangsung pelancaran logo baharu dan flag off Geng Bubut ke lokasi terpilih iaitu Pekan Balu dan Tamu Donggongon, Pinampang. Majlis pelancaran disempurnakan Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Geng Bubut Sabah FM akan membawa tagline Shock Bah, manakala Geng Bubut Sabah VFM dengan tagline Kihoy Alap Bana. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio Jabatan Penyiaran Sabah Artika Matbi berkata, tahun ini Geng Bubut Sabah FM dan Sabah VFM akan menjelajah ke 48 lokasi terpilih seluruh negeri. Kita berharap kita punya pendengar di lokasi-lokasi yang terpilih ini dapat turut serta dengan kami di lokasi kerana pelbagai aktiviti menarik yang kita sediakan untuk para pendengar kita di lokasi. Geng Bubut yang masuk edisi ke-15 bertujuan mendekati para pendengar secara bersemuka di lokasi sekaligus menghargai sokongan pendengar terhadap stesen radio RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dia. Silakan. Baik, terima kasih. Ini